setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tuan-tuan, hari ini kita menyaksikan satu dari kematian yang ada mata kita, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tentukan kehidupannya berakhir pada malam tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya dan mengampunkan dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan letakkan rahmatkan bersama dengan para saleh, para nabi dan sebagainya. Tuan-tuan, kematian sesuatu yang sering diingatkan oleh Nabi SAW. Maka marilah sama-sama kita mengambil iktibar daripada kematian ini yang insya-Allah akan datang. Kita akan sama-sama juga akan menghuni tanah kuburan ini insya-Allah. Tuan-tuan, kematian kita tidak akan boleh lari. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Azib bin Barrah radhiyallahu anhu menceritakan satu ketika Azib bin Barrah radhiyallahu anhu bersama dengan Nabi SAW selepas kematian seorang lelaki Ansar. Nabi dan para sahabat berkunjung ke kuburan sementara menunggu proses pemakaman selesai. Nabi SAW duduk bersama dengan para sahabat. Kata Azib, kami duduk seumpama ada seekor burung yang berada di atas kepala kami, menunduk. Dalam masa yang sama mereka melihat Nabi SAW memegang sebatang ranting kayu kemudian menacap-nacapkannya ke tanah. Lalu Nabi SAW bersabda mengingatkan kepada para hadirin. Kata Nabi SAW, takutlah dengan azab kubur. Takutlah dengan azab kubur. Takutlah dengan azab kubur. Lalu Nabi SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberikan berlindung daripada azab kubur, sehingga Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Nabi berkata, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Muslimin rahimakumullah. Saya nak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika hampir menemui ajalnya, ketika berakhir kehidupannya, maka bermula kehidupan akhiratnya. Turunlah kepadanya para malaikat daripada langit, yang putih wajahnya bagaikan matahari. Mereka datang membawa kain kafan daripada syurga dan wangian mayat daripada syurga. Mereka kemudiannya duduk di depan orang itu sejauh mata memandang. Lalu malaikat maut alaihissalam datang dan duduk di kepalanya sambil berkata, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Malaikat maut berkata kepada orang yang hendak diambil nyawanya, kata malaikat maut, wahai roh yang baik, wahai roh yang baik, keluarlah menuju keampunan dan keredaan Tuhan. Begitulah seruan para malaikat maut ketika menghampiri hamba untuk mengambil nyawanya. Lalu roh itu pun keluar mengalir, bagaikan mengalirnya titisan air daripada muncung bekas air, dan malaikat maut pun mengambilnya. Dalam riwayat yang lain, ketika roh itu keluar, maka seluruh malaikat antara langit dan bumi, dan seluruh malaikat yang berada di langit dan bumi, semuanya berselawat kepadanya dan membukakan pintunya. Tidak ada penjaga pintu melainkan mereka berdoa kepada Allah agar roh itu naik ke arah mereka. Ketika dia yakni malaikat maut mengambil roh itu, para malaikat yang lain tidak membiarkan walaupun sekedip mata, sehingga mereka mengambilnya dan meletakkan roh itu di atas kain kafan dan wangian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan maksudnya, dan diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami yang kami sekali-kali tidak lalai. Al-An'am ayat 61.
Dia keluar dari situ dalam keadaan bau aroma kasturi harum yang berada di atas muka bumi. Mereka naik membawa ruh itu, dan setiap kali mereka melewati sekumpulan malaikat, malaikat akan bertanya, ruh siapakah ini? Ruh siapakah yang baik ini? Malaikat yang membawanya pun menjawab, inilah ruh Fulan bin Fulan. Inilah ruh Allah yarhamah Hajah Aisyah. Moga-moga ruh ini sentiasa, moga Allah yarhamah yang kita kasihi ini akan sentiasa mendapat doa dan pujian daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan nama yang terbaik yang biasa dipanggil ketika di dunia, sehingga mereka tiba di langit dunia dan mereka minta dibukakan pintu untuk roh mereka. Pintu itu pun dibuka untuk mereka. Roh itu akan diiringi oleh semua penghuni langit sehingga tiba di langit yang berikutnya, sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertitah, tulislah kitab hamba-Ku ini di dalam Iliyin. Tahukah kamu apa itu Iliyin? Maka di dalam kitab yang ia ialah kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh para malaikat pendamping. Maka ditulis kitabnya dalam Iliyin yang dikatakan, kembalikanlah dia ke bumi, kerana aku sudah berjanji kepada mereka bahawa aku menciptakan mereka daripadanya, dan kepadanya aku kembalikan mereka daripadanya. Aku akan bangkitkan mereka semula. Lalu ruh itu akan dikembalikan ke bumi dan dimasukkan semula ke ruhnya di dalam jasadnya, dan dia mendengar bunyi, dan dia mayat akan mendengar derapan kasut sahabat-sahabatnya tak kala mereka meninggalkannya sebentar nanti. Setelah itu, dua malaikat yang kasar bentakannya, menyergah dan mendudukkannya sambil berkata, siapakah Tuhanmu? Lalu dia menjawab, Allah adalah Tuhanku. Mereka bertanya lagi, apakah agamamu? Maka dia menjawab, agamaku Islam. Malaikat bertanya lagi, siapakah orang yang diutuskan untuk kalian? Dia menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya lagi, apakah amalanmu? Dia membaca kitabullah, beriman dengannya dan membenarkannya. Mereka membentaknya dengan pertanyaan, siapakah Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapakah nabimu? Itu adalah fitnah, ujian terakhir yang dihadapkan oleh seorang mukmin, dan itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia. Surah Ibrahim ayat yang ke-27. Sehingga dia mampu menjawab, Allah adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedengaran suara panggilan daripada langit yang berkata, hamba-Ku ini telah berkata benar, maka bentangkanlah tilam daripada surga, pakaikanlah dia pakaian syurga, dan bukakanlah untuknya pintu ke syurga, sehingga dia dapat mencium keharuman bau syurga, dipuaskan kuburannya sejauh mata memandang. Lalu datanglah seorang lelaki yang bagus wajahnya, bagus pakaiannya, dan berbau harum, sambil berkata, bergembiralah dengan apa yang membuatmu senang hari ini, dan kerana inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Beberapa peringatan lain daripada Nabi SAW, antaranya sebuah hadis pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bercerita satu ketika Anas bin Malik dan para sahabat melihat satu jenazah dibawa, lalu kesemua mereka menyaksikan tentang kebaikan jenazah yang dibawa itu. Maka Nabi SAW pun berkata, wajaba, wajaba, wajaba. Kemudian tak lama selepas itu ada satu lagi jenazah dibawa lalu. Maka para sahabat melihatnya dalam keadaan merespon, menceritakan tentang keaiban dan keburukan jenazah yang dibawa itu. Lantas Nabi juga memberikan respon yang sama. Nabi berkata, wajaba, wajaba, wajaba. Selepas itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu terus menerpa Nabi dan bertanya kepada Nabi, gerangan apakah jenazah yang pertama tadi? Lalu Nabi menyatakan wajaba, wajaba, wajaba. Kemudian jenazah yang kedua, Nabi mengungkapkan perkara yang sama. Nabi SAW menjelaskan, jenazah yang pertama tadi, jenazah yang disaksikan kebaikannya oleh orang ramai. Maka Nabi kata wajaba, 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 bermaksud wajib untuknya syurga, wajib untuknya syurga, wajib untuknya syurga. Moga-moga kita menyaksikan kebaikan Allah yarhamah bunda kita Siti Aisyah ini dengan kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti. Kemudian kata Nabi, jenazah yang kedua, ketika mana orang mencelanya, Nabi berkata wajaba, wajaba, wajaba.
Maksudnya ialah wajib baginya neraka, pasti untuknya neraka, pasti untuknya neraka. Lalu Nabi SAW berkata, antum syuhada'u lillahi fil ardi. Antum, Nabi mengulangkan sampai 3 kali. Antum syuhada'u lillahi fil ardi, antum syuhada'u lillahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas dunia. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas dunia. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas dunia. Marilah sama-sama kita menyaksikan kebaikan Allah yang rahmah benda kita ini, insya-Allah. Para hadirin, adik-anak yang dikasihi sekalian, peringatan yang ketiga daripada Nabi SAW, setelah benda kita dikebumikan, sebenarnya kita masih lagi boleh berbakti kepadanya. Walaupun sepanjang hidup kita ini mungkin kita tidak sempat memberikan sepenuh kebaktian kepada ibu bapa kita yang ternyata sehinggalah mereka meninggal dunia. Dan setelah mereka meninggal dunia, masih ada lagi ruang dan peluang untuk kita meneruskan kebaktian kita sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu kepada datuk, ibu bapa dan nenek kita. Nabi SAW menceritakan ada seorang lelaki dalam syurga yang setiap hari darjatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin setiap hari darjatnya diangkat dan diangkat dan diangkat. Lalu dia keheranan, dia bertanya kepada malaikat, dengan apakah aku mendapatkan keistimewaan ini? Lalu dikatakan kepadanya, bi istighfarin waladilak. Ini adalah dengan istighfar, dengan doa daripada anak-anak. Ketahuilah saudaraku semua, setelah ibu bapa kita meninggal dunia, kita boleh, kata Nabi SAW, meneruskan kebaktian kita sebagai seorang anak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan keampunan kepadanya, meluaskan kuburnya, melapangkan kuburnya, seperti mana doa yang telah dibacakan oleh cucunda tadi. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburnya daripada taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu khufratan min khufratin niran. Janganlah jadikan kuburnya sebagai lubang-lubang daripada api neraka. Kita sebagai anak, kita sebagai cucu, hendaklah banyak berdoa kepada Allah. Sebab Nabi SAW juga mengingatkan, bila mati anak Adam akan terputus amalannya melainkan 3 perkara: amal sedekah, amal jariah, amal solehnya, sedekah jariahnya, dan anak-anak yang mendoakan keampunan untuk kedua ibu bapanya. Jadi peringatan saya untuk diri saya dan tuan-tuan untuk memberikan kebaktian ialah dengan sentiasalah mendoakan keampunan untuk ibu bapa yang telah meninggal dunia. Dan yang keempat, kebaktian kita masih terus boleh berbakti kepada yang telah meninggal dunia dengan menginfak dan bersedekah untuk dimanfaatkan oleh si mati. InsyaAllah moga-moga itu dengan amalan soleh kita yang masih hidup ni kena meneruskan amal soleh untuk apa? Pertamanya untuk meneruskan berbakti kita kepada ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Dalam masa yang sama kita telah melipat gandakan amal soleh kita, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita seperti mana kita doakan, Allahumma khtim lana bil husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah, supaya kita juga mati dalam keadaan sebaik-baik pengakhiran, dan kita berdoa kepada Allah supaya kematian kita besok bukanlah dengan seburuk-buruk kematian. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum khufratan min khufratin niran. Allahumma anqulhum min dhikri qubur luhud ila jannatika jannatil khulud ila zilli mamdud wa ma'in masku wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz Riza di atas tazkirah. Terima kasih juga kepada semua para hadirin yang hadir pada hari ini. Jadi sama-samalah kita doakan semoga ibu saya, ibu kami ini Hajah Aisyah binti Junus diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya dan dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Amin. Terima kasih.